Assalamualaikum. Hai. Sedikit penat hari ni sebab tidur lambat and then bangun awal and then penat. So dia macam kalau yang tak bersemangat sikit pun macam sebab penat. Boleh tak alasan? Okey, hari ni kita akan belajar berkenaan 5 fasa rumah tangga. Sebelum ni kita ada belajar pasal fasa pertama, di mana fasa kita panggil, golek kah? Fasa pertama kita panggil fasa romantic love ataupun kita panggil sebagai cinta menggebu. Okey, ni kita dah explain hari tu, tengok video kita sebelum ni. And then fasa kedua kita belajar pasal disappointment dengan distress, di mana kita dah mula melihat kelemahan pasangan dan tidak boleh menerima. And then fasa ni boleh jadi panjang, boleh jadi pendek mengikut kita. Kita yang boleh buat dia panjang, kita yang boleh buat dia pendek. Dan fasa ni kebanyakannya bukanlah macam ni. Lelaki ni sifat dia memburu. So dia suka memburu. Jadi kalau dia mula-mula dulu dia nak kahwin dengan kita perempuan ni, dia memburu kita lah. Lepas tu dia dah dapat kita, dia sense of memburu tu dah merudum. Jadi dia akan kata nak anak pula lah. Bila dah dapat anak, dah berusaha ke arah anak, dah ada isteri, dia akan cari benda lain sebab dia keep on memburu. So selepas kata habis buru isteri, habis buru anak, akhirnya dia akan buru benda lain lah. Kalau macam suami saya bisnes, so dia sekarang ni tengah fokus pada bisnes dia, buru bisnes dia. So dia nak achieve yang ni, dia nak achieve yang tu, dia nak buat ni ABCD, dia nak jadi yang macam-macam lah. Maksudnya dia memburu. So pasangan kita mungkin ada hobi lain, mungkin memancing, mungkin suka atlet. So maksudnya teruskan bina badan, macam-macam lah. Sebab fasa ni adalah fasa di mana selalunya wanita tu dia baru, orang kata selalunya fasa kedua ni, fasa yang tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, di mana fasa ni wanita mengandung. Betul? Wanita mengandung, wanita melahirkan anak, wanita berpantang, wanita menyusu, wanita membesarkan anak. Jadi fasa ni adalah fasa yang sangat, orang kata emosi tu macam roller coaster. Abang, stop. Emosi tu macam roller coaster. Assalamualaikum Azhara Azni. Emosi tu macam roller coaster. Macam kejap up, kejap down, macam tak betul. Jadi fasa yang tak betul ni, kadang suami tak faham. Ubaidah stop. Umi cakap stop. Kadang pergi pakai baju. Kadang fasa ni suami tak faham. Kadang dia macam, kenapa isteri aku ni masa awal-awal kahwin dulu sweet, baik, comel, tapi lepas kahwin dia dah start macam perempuan tak betul. Asyik menjegit, marah-marah. Balik rumah asyik marah-marah kita kan. Itulah fasa kedua. Ubaidah stop. Abdullah stop. 1, 2, 3. Fasa ni adalah fasa wanita itu dia dah start, lelaki tu dia dah start memburu benda lain. Okey, selalunya fasa macam ni ada anak kecil, yang maksudnya dugaan anak kecil, and then berderet pula tu setiap tahun pula tu beranak. Jadi hormon tak stabil tau. Perempuan ni kalau dia macam dia beranak ke apa semua, dia hormon dia tak stabil. So bila hormon dia tak stabil tu mulalah dia macam tak betul sikit. Jadi itu tak termasuk ada komitmen, maksudnya ada tugasan, lepas tu hormon pelbagai lah. So fasa kedua ni macam sangat fasa yang roller coaster sebab kita baru nak faham pasangan, and then kita baru nak faham keadaan kita sebagai ibu baru. First time jadi ibu, tak tahu, tak faham. First time jadi menantu, tak faham kata PL belah sana, tak faham PL belah sini. Jadi dia akan ada banyak isu kat situ. Itu tak termasuk salah faham, ipaduai apa semua. Itu adalah fasa-fasa yang kedua, di mana fasa ni sangat-sangat mencabar untuk pasangan tu sendiri. Suami isteri tu memang rasa mencabar sangat dengan fasa ni. Sebab nak memahami orang belah sana, orang sana pun nak memahami orang belah sini. Jadi dia macam-macam. Dan fasa ni juga adalah fasa di mana banyak pendam perasaan. Ini fasa kedua tau. Banyak pendam perasaan. Pendam perasaan, lepas tu high expectation. Mengharapkan pasangan tu faham kita. Lepas tu perempuan lah selalunya. Saya perempuan ada masalah ni. Di mana bila dia nak sesuatu, lepas tu dia bagi hint. Bila dia bagi hint, suami dia tak faham. Lepas tu dia mengharapkan suami dia faham. Akhirnya suami dia tak faham, maka berduka citalah dia.
Berduka cita lah dia. Lepas tu dia macam, kenapa lah suami aku ni tak faham lah. Tak, suami, lelaki tak faham. Lelaki ni senang. Awak cakap direct je. Cakap, saya nak durian. Tak dia cakap, durian tu macam sedap lah. Durian ni macam murah je hari ni. Macam best je tengok durian tu. Sekarang ni virus. Tak dia cakap macam. Cakap macam ni, abang saya nak durian. Kau boleh nak musangking. Contoh macam tu. Lelaki senang. Lepas tu kalau dia orang macam logik, macam, alamak, musangking mahal sikit. Boleh tak downgrade sikit macam D24 ke, macam tu. So boleh runding. Lelaki ni mudah je sebenarnya. Perempuan yang merumitkan. Korang ni boleh je mencari bahagia korang sendiri, tapi korang macam melambatkan bahagia korang tu. Maksudnya mengharapkan suami faham susah. Kan ambil masa yang sangat lama untuk dia faham kita, sangat lama. Dan pasal yang lama tu nak menderita memang tak worth it lah. Cik cakap sendiri. Padahal kita pun buat juga dulu kan. Dulu masa awal kahwin memang banyak berharap kan, tapi dah berubah. Tolonglah berubah perempuan kat rumah luar sana. Kalau ada masalah, ada isu, luahkan. Especially orang introvert. Orang introvert memang ada masalah luahkan perasaan. Yang lelaki ni macam susah lah nak faham dah lah. Tak ada tindak luahkan perasaan, lepas tu tak faham lagi. Susah lah kalau macam tu kan. Jadi cubalah untuk memahamkan pasangan. Memahamkan pasangan dengan bahasa yang baik. Cakap baik-baik. Pilihlah waktu yang sesuai. Mungkin waktu dia tengah solat, lepas solat, waktu lepas solat, ataupun waktu lepas dinner ke, lepas makan ke, lepas melakukan hubungan seksual ke. Pilih waktu-waktu yang sesuai yang boleh kita macam cakap, abang kita tak suka abang buat macam ni, ataupun isteri, sayang abang tak suka saya buat macam ni. Kita cakap. Korang kena memahamkan pasangan supaya pasangan tu faham korang. Pasangan tu sayang kat kita, tapi kita yang tak membantu dia untuk memahamkan diri kita. Hari tu pergi naik Grab pergi suami punya office sebab ada interview lah, orang nak bekerja semua. Dan sajalah bosan duduk rumah, kita pun nak pergilah ikut interview. Jadi dalam naik Grab tu berceritalah seorang brothers ni tak boleh ganggu mi tengah Facebook live. Jadi ada yang Indian ni, dia pun cakap lah masalah dia, apa yang dia hadapi. Maksudnya dia kahwin dah 10 tahun, anak tak ada, dah 8 tahun, usaha tak ada juga anak. Pergi buat apa orang kata yang masukkan telur dekat rahim isteri tu, cuba dekat Malaysia 4 kali, cuba dekat luar negara India baru masuk. So macam-macam usaha yang digunakan, usaha yang diusahakan agar tercapai itu mendapat anak. Tapi bila dapat anak terus twin, and then tak sampai baby tu setahun lebih, dapat lagi baby yang ketiga, alhamdulillah. Tapi apa yang berlaku, sebab dia twins tu dia caesar kan. Jadi perempuan ni bila, jangan cakap twins, jaga anak seorang pun rasa macam apa kan. Rasa macam tak cukup tidur, tak sempat makan apa semua. Assalamualaikum Fatin, hai. So, gulik. So kalau anak pertama tu pun dah huru-hara hidup ni kan twins kan. Jadi nampaklah isteri dia ni macam tak betul. Bukan tak betul, macam orang kata bukan tak betul, macam sebab dia tak cukup tidur. Dia setiap hari risaukan anak dia. Dia setiap hari berdebar. So lama-lama dia menyebabkan isteri dia ni macam weng sikit lah. Nah, tambah-tambah pula waktu pantang tak jaga, dia rosak sikit bang. So minggu kedua dah start mandikan anak. Tak boleh lah, tak boleh. Wanita waktu pantang sila jaga pantang. Sebab apa? Kalau korang tak jaga pantang, korang akan mula dapat meroyan. Meroyan ni senang je nak tahu dia meroyan ke tak. Yang pertama, dia suka menjerit tanpa sebab. Yang kedua, dia suka marah tanpa sebab. Yang ketiga, semua benda salah. Adalah tu. Immune system pun jatuh, asyik sakit. Umi rasa terganggu ni bang. Tak boleh ganggu Umi. Umi tengah buat perkongsian ni. Itulah cabarannya. Okey, itu fasa kedua di mana perempuan ni dia start berubah. Kenapa dia berubah? Yang pertama, dia melalui fasa mengandung, melahirkan, beranak, menyusu, kata berpantang, mendidik lagi dengan dia anak tu perubahan. Yalah, daripada baby comel semua. Lepas tu nanti dah masuk masa baby pula asyik nak berpeluk je, asyik kita nak pergi tandas pun berdebar apa semua. Saya pernah ada pengalaman tau, anak pertama saya nak pergi buang air, membuang air pun saya rasa berdebar. Rasa macam ni baby ni jatuh kat, dia rasa macam kita nak kawal rasa tu. So bila masuk anak kedua pula tak boleh, tak cukup rehat sebab nak menguruskan anak yang pertama. Begitu juga anak yang ketiga. Maksudnya
maksudnya semakin tidak teratur hidup. So bila hidup Kacang boleh? tak boleh, kena tunggu, sabar. Pergi makan dulu dekat yang dalam peti ais. Apa tu? Okey. Jadi sampai mana dia dah terganggu. So perempuan ni masa fasa kedua, dah lah fasa kedua tu tak faham pasangan. Lepas tu tak faham keluarga mertua. Lepas tu nak faham semua benda tu, maksudnya isu rumah tangga pula. Dia macam-macam lah. Lepas tu fasa kedua ni macam very tough lah. Very tough. Sangat susah. Inilah fasa yang banyak orang minta cerai. Sebab dia tak persefahaman. Bukan tak persefahaman. Dia lebih kepada nak memahami. Cuba nak faham pasangan. Tapi dia perlu masa. Semua benda perlu masa. Kita nak faham anak ni, nak adapt dengan anak-anak pun kita perlu masa. Ini kan pasangan dan juga keluarga dia. So itu adalah apa yang berlaku pada fasa kedua. Fasa kedua ni memang selalunya sampai tahun ke-7, gaduh-gaduh teruk lah. Macam, gaduh lah. Gaduh teruk lah. Jadi fasa ni akan berlalu sebenarnya. Macam mana nak berlalu? Yang pertama, cari ilmu. Ni saya tengah bagi ilmu ni kan, so grab ilmu tu. Dia tak semestinya korang dah kahwin baru nak cari. Tengah anak dara kan, macam Fatin kan Dan. Tengah anak dara, cari ilmu. So ilmu rumah tangga. So memang akan terkejut. Maksudnya perubahan banyak lepas kita dah kahwin apa semua, memang akan banyak perubahan. Tapi kena cari ilmu. Cari ilmu macam mana nak jadi isteri. Akan ada masa kita akan negatif. It's okay for us to feel that way. Tak ada masalah untuk kita rasa negatif. Tapi yang menjadi masalah, dia pernah tak korang dengar perkataan ni? If you feel tired, you take a break, but you don't quit. Maksudnya bila korang rasa macam satu tahap dalam hidup, tak kisah kita sebagai isteri, tak kisah kita sebagai pekerja, tak kisah kita sebagai pendakwah, tak kisah sebagai apa pun kita. Akan ada satu masa kita akan ada rasa macam overwhelmed. Kita akan rasa macam dah melampau sangat, macam dah tak nak dah buat semua benda. Pernah tak korang rasa macam tu? Macam kerja dekat tempat tu dah 10 tahun kerja sampai korang rasa macam bosannya, macam boleh tak nak kerja lain pula macam tu. Ada tak rasa macam tu? So dalam rumah tangga pun ada benda macam tu. Maksudnya kita akan ada rasa satu tahap, kita rasa macam dah penat. Saya pernah tahu rasa macam dah penat jadi isteri. Rasa macam tak nak jadi isteri dah. Itu yang nak cerai setiap hari tu kan. Rasa macam bestnya kalau solo. Lepas tu tengok kawan-kawan yang dah bercerai kan. Wah bestnya dah bercerai. Dia ada me time dia kan. Waktu dia suami dia maksudnya kan bila dah cerai kan anak tu boleh pass dekat ex kan. So macam wah bestnya pass kat ex, nanti bolehlah makan happy-happy. Ya, kita nampak macam seronok benda tu. Tapi sebenarnya lain orang lain ujian. So, bila korang rasa macam ada satu tahap macam malasnya dah nak jadi isteri, malasnya dah nak jadi ibu, korang jangan quick. Tapi korang rehat. Rehat. Wah, maksud rehat. Maksudnya macam rasa dah overwhelmed. Macam saya lah. Saya bagi contoh saya mudah lah. Saya pernah rasa macam sebab saya anak kedua tu saya dah start masuk depression. Which is sangat tak best. Zaman kegelapan yang sangat gelap. Depression sangat tak best sebab kita rasa kesedihan yang melampau dan kita tak tahu kenapa kita sedih. Kita setiap hari menangis, menatapi nasib. Kelakar bila fikir balik. Rasa macam nak bunuh orang setiap hari, rasa macam tak nak makan setiap hari, rasa macam tak best lah. Dan benda tu berlaku bila saya pendam sebab sebenarnya saya penat. Saya penat jadi, yelah semua orang penat. Tak bolehlah kita macam, alah kau duduk rumah kan, takkan duduk rumah pun penat. Ya, duduk rumah pun penat. Tahu tak? Pinggan mangkuk tu tak cuci sendiri. Anak-anak tak masak sendiri. Diorang kita kena masak. Cuci berak kita kena. Bukanlah nak ungkit. Tapi nak cakap setiap orang Allah bagi ujian masing-masing. Dan kita tak boleh nak underestimate ujian orang. Contoh macam Fatin. Pernah tapi kena keep over yang mujahadah. Ya. Macam Fatin, anak dara. Dia cakap, best lah kau tak ada anak kan. Tapi tak. Sebenarnya awak ada ujian awak juga kan. Mungkin awak rasa macam, yelah sebab aku tak kahwin. Tugas lagi banyak. Betul tak? So kalau macam kita yang dah kahwin, macam dengan anak, komitmen suami, komitmen keluarga, mertua apa semua kita kena jaga apa semua kan. Panjang pula cerita. Okey, dah habis dah habis fasa kedua. So kita akan masuk fasa yang ketiga. Okey, fasa yang ketiga ni dipanggil fasa Assalamualaikum Aisyah, Assalamualaikum Asif. Hai Asif. Okey, kita akan masuk fasa ketiga di mana go live. Siapa ni Asif? Okey, fasa yang ketiga ni kita panggil
knowledge and awareness. Kita ada ilmu, knowledge dengan awareness. Awareness ni maksudnya kita dah start faham. Oh, perempuan ni memang macam ni. Oh, kamu ni macam ni rupanya. Kalau fasa yang kedua tadi tu, kita akan rasa macam, kenapa dia macam ni? Kenapa dia macam ni? So, nanti kalau fasa yang ketiga ni, kita akan dah start rasa macam, oh, dia macam tu rupanya. Fasa yang dah start terima, tapi bukan terima. Start faham, tapi tak bermakna terima. Faham tak? Maksudnya, okey, dia ni memang kalau cakap tu macam nak gaduh, tapi dia tak gaduh, itu memang nada suara dia. Ya awak nak gerak boleh lah, biar je dia. Kasih awak. Fatih cakap betul-betul setuju, jangan underestimate ujian orang. Allah uji ikut kemampuan. Betul. Tak bermakna macam engkau duduk rumah senang tak? Tak, duduk rumah pun ada ujian. Engkau senang pergi kerja, nanti ada me time. Tak, dia pun stres juga. Bos dia bagi kerja, dia rindu anak dia kat rumah. Engkau senang anak dara, tak ada komitmen. Tak, dia pun stres juga. Semua orang Allah akan uji ikut kemampuan. Mungkin ujian tu remeh di mata kita, tapi berat untuk dia. Sebab itu ujian Allah tu adil, sesuai. Dah, tik-tik je. Kan? So, tahap yang ketiga ni kita panggil pengetahuan dan pengenalan. Okey. Masa ni, fasa yang korang dah penat bergaduh dengan pasangan. Oh, saya rasa benda ni. Dah penat gaduh. Macam setiap hari gaduh. Macam hari ni gaduh, malam tu dah minta maaf, besok pagi gaduh, lepas tu petang minta maaf, esok lagi gaduh. Dia macam penat tau. Macam, memang hidup aku ni memang setiap hari untuk gaduh dengan dia. Penat gaduh. Rasa macam penat je. Tapi macam rasa macam, sampai satu tahap tu kita rasa macam, ya aku bukanlah isteri yang baik. Macam tu. Rasa macam, kita dah rasa macam self-esteem kita down macam tu kan. Itu adalah fasa di mana? Fasa yang kita rasa macam kita down. So, bila down tu, bila kita jatuh, kita akan ada fasa bangkit, betul tak? So fasa bangkit tu lah di mana kita akan masuk fasa ketiga, di mana fasa yang kita mula mencari ilmu. Kita tanya senior, kita tanya mak ayah kita tanya kawan-kawan kita yang dah berumur lama dalam perkahwinan. Kita tanyalah semua orang yang kita nak tanya. Kita nak luahkan perasaan dan macam-macam. So masa ni, kalau dekat sini dia tulis, ada kesedaran dalam rumah tangga, lebih saling memahami perwatakan dengan lebih mendalam. So, fasa ni adalah fasa kita akan mengenali pasangan. Ataupun kita akan pergi seminar, macam seminar Ustaz Abid Liu kan, keluarga bahagia. Macam saya pergi seminar Pak Uteh, seminar memahami karakter lelaki, cara lelaki berfikir. Betul, pergilah dengan suami. So, suami memahami karakter wanita, cara wanita berfikir. Baru tahu yang lelaki ni, bila dekat luar dia hebat, gah. Macam wah hebatnya. Tapi bila balik rumah, okay you. Macam tu. So, selalu buat lawak lah dengan suami. Macam, abang memanglah abang dekat office tu abang bos, tapi kat rumah abang suami, abang kena tolong. Lepas tu dia baring, dia cakap, tolonglah yang abang okay you kat rumah tu. Kita gelak-gelak lah macam tu. Sebab dah start memahami, dah tahu yang lelaki ni macam mana. So sebab lelaki ni bila dekat luar, dia dah tunjuk gah macam hebat. Bila rumah dia dah nak start jadi macam papi, nak dipamper, nak macam isi bilang. Tapi kena give and take lah. Tak boleh lah macam bila balik rumah macam isteri yang 24 hour tak boleh juga. Sebab kadang-kadang perempuan especially bila anak tu bertambah, macam setiap tahun beranak, penat. Badan tu penat. Tak buat apa-apa pun penat. Seriously, I'm talking to you. Penat je. Macam, buat je perempuan ni. Tak. Just nak bagi tahu itu yang perempuan hadapi. Itu yang perempuan rasa. Okay. So, fasa ketiga ni kita dah start mencari ilmu. Kita dah start faham. Kenapa lelaki ni fikir macam tu? Kenapa perempuan fikir macam ni? Dan bila saya belajar, sebenarnya lelaki ni senang tau. Senang gila. Lelaki ni jenis yang simple. Perempuan ni yang macam pelik sikit. Macam susah. Sebab perempuan ni, kita ni suka berlapik. Kita ni suka macam high expectation. Kita mengharapkan pasangan faham kita. Salah. Lambat bahagia. So, maksudnya, kalau korang nak bahagia, korang yang explain diri korang. Abang, saya suka makan sup. Boleh tak dalam 1 minggu tu, saya nak masak hari-hari sup. So, abang pun kena join masak sup saya. Tapi suami macam, boleh, abang boleh join masak sup. Sebab saya suka makan sup kan. Tapi kena buat juga sambal. Sebab abang suka makan sambal contoh. So, dia kena give and take. Nak balik dah? Bye. Assalamualaikum. Thank you awak. Apa dah ni awak lambat. Bye. Hai Kak Adeni. Senior. Inilah Kak Adeni lah salah satu senior saya
waktu saya tengah down dalam perkahwinan. Kan kat ada ni kan. Waktu tengah down. Assalamualaikum Sini Lam. Hai, lama tak jumpa awak. Tiba lama tak jumpa awak. Kita lama tak Facebook live. So macam pasal ketiga ni pasal yang kita banyak mencari ilmu. Tanya pada senior kan. So senior akan bagi nasihat. Selalunya dia akan bagi nasihat. Dia kata sabarlah, sambil bersyukurlah. Dia akan bagi teknik lah. Antaranya buat nota lah, nota kebaikan suami lah. Maksudnya cari kebahagiaan sendiri. Macam Kak Adin ni selalu pesan, cari kebahagiaan sendiri. Jangan mengharapkan suami membahagikan kita. Tapi kita mencari kebahagiaan kita sendiri. Cari kebahagiaan kita sendiri. Macam mana? Pandai-pandai lah. Mungkin macam bincang suami, cakap dengan suami, abang boleh tak dalam 1 minggu ataupun dalam 1 bulan tu saya nak keluar dengan kawan saya. So arrange lah dalam sebulan sekali keluar dengan kawan, best friend. So suami pegang anak, kalau suami tak boleh nak pegang anak, suami ya Allah Ubaidah. Lagi kita bercakap lagi dia. Baru buka Facebook sini lah. So maksudnya cari kebahagiaan sendiri. Keluar dengan orang-orang yang positif. Kawan sangat penting tau. Serius saya cakap. Kawan sangat penting. Kalau kita salah pilih kawan, memang kalau jenis kawan semua single, memang ada tendensi untuk kita bercerai. Tapi kalau jenis kawan yang membantu kita, orang kata merahmahkan lagi dalam rumah tangga. Assalamualaikum Kak Nurhanis. Hai Abi, suami dah balik. Maksudnya suami tiba. Maksudnya sahabat-sahabat. So sahabat ni sangat membantu kita. So kena pilih sahabat yang baik. Kalau kita nak luahkan perasaan pun, kita luahkan perasaan pada someone yang ahlinya. Sebaiknya perempuan yang baik. Bukannya macam lagi kau luahkan perasaan, lagi dia macam mengapi-ngapi. Macam tak guna jantan kau ni. Buat apa kau nak simpan? Janganlah sampai macam tu. Assalamualaikum Kak Intan. Aisyah. Hai Kak Intan. Tiba. Okay. So dekat sini tulis faham keadaan diri dan pasangan. So dalam pasal ni, pasal yang kita mencari, kita faham diri kita. Oh aku ni seorang yang sensitif rupanya. Oh aku ni seorang yang macam stres kau duduk macam saya lah. Saya dah start faham diri saya. Oh saya ni tak boleh duduk rumah lama-lama, nanti saya jadi gila. Saya gila tu mulalah nak marah orang, nak pukul orang lah, nak baling orang lah, nak macam-macam lah kan. So kita dah faham diri kita macam tu. So kita macam okey Abi kena balik by pukul 6. Tak boleh. Kita tak boleh uruskan anak seorang-seorang. So kita dah faham diri kita. So kita fahamkan pasangan kita. Ini pasangan kita pun buat benda yang sama. Yang abang stres, abang balik office ni, abang tak sempat nak buat ni. Boleh tak lepas isyak abang nak sambung kerja. So kita kena ada kata sepakat. Kena faham diri sendiri, faham pasangan. Baru lama ni. Ini tak. Kita dah macam mengharapkan, dia ni tak tahu ke aku balik rumah, penat uruskan anak. Jangan macam tu. Korang kena macam, abang saya penat, tolong jaga anak. Settle. Laki ni senang je sebenarnya. Kita yang merumitkan. Tiba. Oh, Masya Allah. Go. So, poin seterusnya dia kata, sibuk mencari ilmu rumah tangga dengan pasangan yang senior dan seminar-seminar. Consult dengan kaunselor. Faham perkara apa yang menyenangkan pasangan. Okey, benda ni saya nak highlightkan. Okey, dulu masa awal kahwin dengan Encik Al-Farabi ni, tak faham tau. Tak faham. Saya punya cara pemikiran dengan dia bagai langit dan bumi. Lepas tu cara saya makan pun dengan dia. Oh, Baidah. Mengganggu lah Baidah. Baidah, pergi main dekat dapur. Anak? Oh, jadi kuat-kuat. Okey, pasal ni adalah pasal yang kita tak faham suami kita. Kenapa dia macam ni? Macam kadang saya pernah fikir macam, alamak aku kahwin dengan salah orang kot. Sebab kita orang cara pemikiran tak sama, cara makan tak sama, cara tidur tak sama. Semua benda sama ya? Apa je sama? Tak ada sama. Semua lain. Jadi macam, so bila kita belajar ilmu, belajar pasal karakter pasangan, baru kita faham. Oh, dia ni sebenarnya seorang yang serius. Orang yang serius ni dia suka benda-benda yang fakta. Orang yang fakta ni dia suka benda yang structured. So kau tak boleh lah tiba-tiba nak, macam saya kontra dengan Farabi macam dia structured, saya tak structured, saya jenis random. Macam lepas balik dari camping, tiba kawan nak ajak pergi camping lain. So boleh je kita join camping yang lain macam tu kan. Suami tak, dia kena structured. So kita kena hormat dia dan dia kena hormat kita. So kalau macam kau nak masa bersama dengan suami, maksudnya macam nak makan sama-sama ke, nak pergi bercuti sama-sama, kena rancang. Suami jenis rancang, isteri tak rancang. So kita buat plan lah. Akan ada masa kita rancang, akan ada masa kita random. Masa random, itulah geram Umi. Masa random dia kena respect kita. Masa nak structure, kita kena respect dia. Masa tu fazal ketiga ni dia dah start bertolak ansur. Fazal kedua tak boleh nak tolak ansur. Masih lagi macam kucing dengan anjing, tikus dengan kucing macam tu. So dekat sini tulis
pengenalan dan pembelajaran. Maksudnya kita belajar. So kita memahami pasangan. Akhirnya kita akan betul-betul memahami dan menerima dia. Kalau tak terima pun, at least kita berusaha untuk terima dia. Macam tu. So, dua-dua pihak berusaha mengenali pasangan sehingga memiliki pengetahuan yang baik terhadap pasangan. So, memahami pasangan, memahami keluarga pasangan juga. So, dia kena kau tim lah. Kena kau tim. So, pesanan. Tahap ini boleh berlangsung pada masa yang lama, seterusnya berfungsi untuk mendewasakan hubungan rumah tangga. So, fungsi dia untuk hubungan rumah tangga tu jadi matang. Pasal ni lah pasal yang gaduh. Tapi gaduh dia lebih matang. Kalau pasal kedua tu gaduh sampai semua benda nak terbang. Semua benda nak menjerit, semua benda nak hentak kan. So ni pasal ketiga ni matang sikit. Gaduh. Tapi meluahkan perasaan juga. Dan dia kena diam dan terima. Macam tu. Saya dengan suami, kita orang buat satu rules. Bila saya marah, dia diam. Bila dia diam, dia marah, saya kena diam. Sebab bila tengah marah tu lah dia nak luahkan perasaan. Jadi hormat perasaan dia, terima perasaan dia. Walaupun kita tak setuju, kita terima dulu. Bila dia dah luahkan semua, and then baru kita side kita pula. Itulah baru harmoni sikit. Sekarang saya tahu kawan-kawan dekat luar sana yang umur perkahwinan baru 4 tahun, 3 tahun lah, baru 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, korang dah start pergolakan kan. Maksudnya dah start. Abi tolong pakaikan dia baju Bi. Lepas tu bising lah dia dari tadi. Thank you Abi. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ni memang fasa yang saya tahu memang sangat mengganggu iman, sangat mengganggu keyakinan, sangat mengganggu kita punya keikhlasan. Betul tak? Saya faham. Saya melalui fasa tu. Di mana kita akan rasa macam kita tak rasa pasangan kita tu sesuai pun dengan kita. Kita rasa macam kita spend kita punya keremajaan dengan dia tu adalah sia-sia. Korang rasa tak benda tu? Rasa macam betul ke aku kahwin dengan dia ni? Macam adakah aku punya keputusan tu betul? Kita akan itu fasa yang kedua. Ni fasa ketiga ni fasa yang kita dah rasa macam okey lah, dia sebenarnya okey je. Aku perlu masa untuk faham dia macam tu. So akan masuk fasa keempat di mana kita panggil fasa transformasi. Fasa ni dekat sini ditulis aku semakin memerlukanmu. Di mana bukan main ayat dia. Okey. Fasa keempat ni bercorak kematangan dalam hubungan. So kalau fasa ketiga tu dia banyak mencari ilmu, maksudnya memahami karakter pasangan, cara dia berfikir, cara dia bercakap. Saya dulu dengan Farabi, kita bercakap, kita bergurau tapi dia marah. Sebab dia ingat kita macam sindir dia ke apa. Tak, tapi sebab nada suara kita tinggi, dia pula suara perlahan. Cakap pun macam benda dia cakap tak dengar. Dulu pun macam lantaklah dia, apa dia cakap aku tak faham. Dulu macam tu tapi sekarang kita cuba faham. Okey, apa dia habis cakap ulang balik. Dulu macam dia macam menyampah sangat macam kenapa. Sekarang dah boleh terima. Oh memang dia macam ni. Memang dia lambat sikit, memang dia ni tenang sikit, memang dia ni bising sikit. Contoh kan. So dekat sini dia kata ilmu kebahagiaan rumah tangga. Dah ada ilmu pasal kebahagiaan rumah tangga. Macam mana nak bahagia? Sebenarnya bahagia ni mudah aja, kita create sendiri. Bahagia tu kita create sendiri. Contoh mudah, pandai kau cakap ni. Contoh mudah macam saya banyak dengar talk pasal perkahwinan tau. Selalunya saya dengar yang international ataupun dalam Malaysia. Saya dengar talk pasal perkahwinan di mana kaunselor yang cakap ni rata-rata adalah kaunselor, orang-orang yang dah senior, maksudnya yang dah lama memberi konsult pada pasangan-pasangan yang hampir cerai, pasangan yang dah orang kata dah tak seronok dalam hubungan. Jadi dia bagi tips. Antara tips dia adalah benda ni saya tahu susah nak buat, tapi korang kena latih, lama-lama dia jadi okey. Benda ni susah, saya cakap awal-awal. Sebab anything yang mujahadah memang susah, tak pernah yang senang. Even kalau kita puasa pun benda tu mujahadah. Puasa senang ke? Tak kan? Korang kena melatih diri kan. So sama dalam perkahwinan, bila kita nak bahagia, kita kena berkorban. Kan adalah kita kena berkorban perasaan, macam-macam lah. So dekat sini dia kata bila ada ilmu kebahagiaan rumah tangga, kita menghayati makna hidup rumah tangga. So bila kita dah memahami pasangan, kita dah tahu perangai dia, barulah kita enjoy orang kata rumah tangga tu. Maksudnya kita tahu dia memang macam ni. So tak payah take benda tu sebagai macam nak buat gaduh ke. Tak, kita macam tenang, lebih tenang. And then tumbuh rasa penghormatan dan pemuliaan. Laki ni senang tau. Assalamualaikum Wan Nurmala, Assalamualaikum Fazila. Laki ni senang tau. Diorang nak
wanita atau isteri hormat dia orang, which is saya memang fail benda ni dulu. Dan sebab kita ke anak-anakan kan, kahwin pun umur 20 macam tu kan, macam kita tak faham suami kita kan. So macam kalau cakap tu macam suka hati kan, macam nak marah tu marah je, meluah je. Suami tak suka sebab dia rasa benda tu satu penghinaan. Laki suka dihormati. Lelaki suka kalau dia dihargai. Benda ni saya lama nak dapat benda ni. Kalau dulu tu memang kalau cakap dengan suami kasar lah, sebab macam kita tengah sakit hati kan, fasa kedua kan. Kasar, macam tak hormat. Tapi suami ni, bila kita hormat dia, kita menghargai dia, kita rasa macam... Ada satu talk tu saya dengar kan, suami tu, lelaki tu cakap kan, lelaki ni dia dah berperang tau kat luar. Maksudnya dia mencari duit kat luar, dia macam berperang tau kat luar. So bila dia berperang, dia dah berperang ke, mesti penat kan. So kalau dia nak balik, dia naklah macam isteri dia menyambut seorang wira balik rumah. Oh, abang dah balik. Macam, abang you are still alive. Ni tak. Kalau balik nak marah. Saya lah tu dulu kan. Macam sekarang pun ada juga sikit-sikit. Sebab penat je. So sekarang ni Alhamdulillah, bila saya dah start marah-marah semua tu, suami dah start faham. Oh, isteri aku ni dah nak start gila, marah-marah. Mungkin dia penat. So suami dia dah start diam. Kalau dulu dia marah macam, asal nak marah, syuk balik marah. Sekarang dia dah start faham. Oh, isteri tengah penat, dia akan start kemas rumah. Dia ambil anak, dia uruskan anak. Dia jadi harmoni tau macam tu. Maksudnya dia tahu isteri tu jerit macam perempuan gila sebab dia penat. So suami akan tolong take over anak, take over rumah. Tapi benda tu perlukan komunikasi. Perlukan komunikasi. Dan perempuan tak boleh harap macam, aku dah cakap dah, tapi besok dia ulang balik. Dah cakap, setahun dah cakap, ulang juga kesilapan sama. Memang lelaki perlu pengulangan. Kena ulang. Sampai hingga hayat. Boleh je. Maksudnya korang kena macam berkomunikasi. Kena cakap. Nanti kita cerita pasal kura-kura tu. Seni Nilam kata perkahwinan bukan saja berdasarkan pada sah ijab kabul, namun juga mengandungi proses memberi dan menerima ilmu. Selamat belajar dan teruskan belajar. Jom keluar 3 hari. Ya betul. Dalam perkahwinan ni dia banyak mendidik kita sabar. Dia banyak mendidik kita bersyukur. Saya dengar ceramah tau Ustazah Soliha Kaswari. Ustazah kata, dalam hidup ni Allah bagi kita nilai syukur. Assalamualaikum Fakrul. Syukur. Syukur ni adalah optional. Maksudnya kau nak syukur boleh, kau tak nak syukur pun tak ada masalah. Tapi bila kita tak bersyukur, Allah akan paksa kita dengan sabar. Sabar kenapa? Sabar atas musibah. Maksudnya bila kita bersyukur kan Allah janji. Bila kita bersyukur Allah akan tambah nikmat. Bila kita bersyukur Allah akan tambah nikmat. Tapi kalau kita tidak bersyukur, maka Allah akan uji kita dengan ujian iaitu musibah. Dan kita terpaksa sabar. Syukur ni adalah optional. Tapi sabar ni adalah keterpaksaan. Maksudnya untuk kita bersyukur tu kita kena pilih nak syukur ke tak. Tapi sabar ni kita tak boleh pilih. Terpaksa sabar. Terpaksa sabar. Maksudnya adalah ujian rumah tangga Allah akan bagi. Kita terpaksa sabar. Sebab itu saya tengah didik diri saya, which is sangat susah. Saya didik diri saya untuk bersyukur dengan suami saya. Saya menyampah sebenarnya. Dia tu selalu balik lambat. Padahal sebenarnya tak lambat pun. Tapi still saya rasa lambat. Rasa macam, nyampai kan. Tapi kita still kena keep bersyukur. Alhamdulillah, at least dia balik selamat. Macam tu. Fakrul, saya tak kahwin lagi kak. Boleh juga dengarkan. Ya Allah Fakrul, awak belum kahwin lagi bagus awak dengar. Perempuan ni tak kahwin lah kena dengar. Supaya bila dah kahwin dah prepare. Jangan dah kahwin, baru nak kahwin betul isteri tu dah gila-gila. Baru macam apa sangat isteri aku ni baru nak faham, susah lah. Baguslah kalau awak dengar sekarang. Good job. Akak bagi tips kat awak Fakrul. Kalau nak cari wanita, cari yang agama dia bagus, akhlak dia bagus. Lagi dua ni cantik dengan kaya tu itu bonus. Tapi dua benda ni awak kena jaga betul-betul. Sebab apa? Wanita ini yang akan mendidik generasi awak. Yang akan mendidik keturunan awak. Dia yang akan kandung awak punya benih. Awak akan semai benih sperm awak dekat dia. Dia yang akan membawa awak punya benih itu. Dia yang akan, orang kata, yelah maksudnya pendidikan bermula daripada perut. Daripada rahim. Perut pula. Daripada rahim. So cari pasangan yang baik. Ni akak pesan kat awak. Tidak. So cari pasangan yang baik. Ataupun yang berusaha untuk menjadi baik. Nak cari yang baik sokmo macam ustazah jenuh lah kan. Cari yang berusaha untuk jadi baik. Okey.
tumbuh rasa penghormatan dan pemuliaan. Dan seterusnya kita akan masuk fasa transformasi, menjadi lebih dewasa dalam rumah tangga. Apa maksud menjadi lebih dewasa dalam rumah tangga? Maksudnya, contoh suami saya tadi lah. Bila saya penat kan, penat menyusu anak, penat mengemah rumah, penat masak tak habis-habis, saya kau Anis. Penat lah. Bila penat tu semua, saya dah start marah. Sebab kita, perempuan ni senang. Lapar, stres, tak cukup rehat, penat, dia akan gila. Dia akan menjigit macam perempuan tak betul, marah tu semua sebut tak kena semua. Jadi Abdullah. Jadi bila fasa yang dah dewasa dalam rumah tangga ni, so suami tu akan start faham. Oh, isteri aku ni dia dah mula penat. So bila dia penat, kita kena start macam suami saya. Bila dah penat, dia akan start kemas rumah. Dia macam bila saya tengah masak, tengah marah-marah masak tu, dia akan start kemas rumah. Dia ambil anak mandi ke apa patut. So dia dah start dewasa. Rumah tangga tu dah dewasa sebab komunikasi tu dah ada. Dah faham. Bila isteri tu penat, kena tolong. Jangan buat-buat tak tahu. Pak Krul cakap, insya-Allah doakan saya Kak. Thank you for the nasihat. Fakrul, bila dah ada isteri nanti, tolong isteri kat rumah. Isteri tambah sayang kat awak, betul? Janganlah awak asyik lepak kat luar. Dia menjadi masalah ni, suami suka lepak. Boleh lepak. Tapi, korang janganlah setiap malam lepak. Isteri tu kadang dia perlukan juga bantuan daripada suami. Penat mendidik anak, mengasuh anak. Jadi, bantulah isteri di rumah. Seterusnya, bila dah transformasi, dia akan pergi pasangan berusaha membuat perbuatan yang membahagikan pasangan. Okay, selalunya benda ni, saya ada satu kakak senior ni, dia dah kahwin 10 tahun. Hari tu dia ada share anniversary dia, suami dia buat surprise, makan dekat tempat yang mewah lah, macam entahlah, tapi tempat tu mewah lah, dia orang makan berdua je. And then ada macam meja tu ada bunga-bunga rose. Lepas tu ada macam candle night macam tu lah. So, benda-benda macam ni lah. Macam suami nak appreciate isteri. Macam tu. Sebab dia dah start faham isteri dia, pengorbanan isteri. Dan isteri pun dah start memahami pengorbanan suami. So, daripada situ, abang jangan ganggu Umi tengah ni. So, yang seterusnya, masing-masing membuktikan bahawa dirinya teman rapat yang tepat bagi pasangan. So, bila dia dah berusaha untuk menjadi yang baik, so dia akan membuktikan yang I'm worth it. Macam tu, I'm worth it to become your wife or to become your husband. Maksudnya dia akan berusaha mengekalkan rumah tangga tu dengan berusaha menjadi baik, membantu pasangan, berkomunikasi yang baik, memberi masa dekat suami, maksudnya memberi masa pada pasangan. Ya. Ya, seterusnya pada tahap ini sudah berkembang pemahaman yang menyeluruh. Maksudnya dah faham pasangan tu, chemistry kejiwaan maksudnya ada chemistry lah. Jiwa tu boleh bersatu walaupun banyak sangat perbezaan, tapi dah boleh menerima kelemahan macam tu. So boleh mengendalikan emosi dengan baik. Rasa nak marah ni, suami balik lambat, rasa nak marah, tapi macam okey, tak nak marah, sabar dulu, dia penat balik rumah, tunggu bila dah lepas makan, lepas mandi dah tenang, and then baru tegur dengan baik. Macam tu. Saya budak baik Kak, saya jarang lepak malam. Good job Fakrul. And then mampu untuk menurunkan ego, menerima pasangan. Dia sebenarnya dalam rumah tangga ni tu je. Ego, penghormatan, penghargaan, penerimaan. Macam orang tua dah bercakap ni. Kan? So dekat sini dia tulis, aku semakin mengenali sifat-sifatmu, aku memahami dan aku semakin memerlukanmu. Okey, pada tahap ni, kalau tahap yang ketiga tu kita, Assalamualaikum Umi Osman. Kalau tahap yang ketiga tu kita ada pengetahuan dan kita faham dia dan kita cuba nak memahami dia. Tapi tahap yang keempat ni dia lebih lagi daripada tu. Dia lebih kepada implikasi. Dia dah ada ilmu, dia dah ada pemahaman dan dia akan usaha ke arah itu. Usaha menjadi pasangan yang baik untuk pasangan itu. So tahap yang keempat ni tahap yang best lah. Tahap yang kedua mujahadah, tahap yang keempat mujahadah dan mencari ilmu, dan tahap ketiga mujahadah dan mencari ilmu. Tahap yang keempat ni adalah perubahan. Perubahan untuk pasangan dan juga keluarga. Saya ulang tahap kedua tu adalah tahap yang sangat-sangat memerlukan kesabaran. Serius, sabar sikit je.
sabar sikit, sabar, solat. Kadang-kadang ujian dalam rumah tangga tu menyebabkan sebenarnya Allah nak suruh kita makin dekat dengan Allah. Kadang-kadang bila kita makin jauh dengan Allah, Allah bagi sedikit ujian untuk Allah kita ni dekat balik dengan Allah. Jadi kita kena bersyukur atas ujian. Senanglah kau cakap kan, kau tak rasa. Tak, saya rasa je. Kita semua rasa. Cuma bila kita tengah down, kita akan rasa benda-benda macam tu. So masa tengah down tu, korang carilah someone else yang mungkin satu kapal macam tu. Minta doa banyak ke Allah. Minta banyak doa ke Allah. Waalaikumsalam Aisyah cantik. Masih dalam fasa mengenali kerana kenal dulu terus nikah sambil-sambil bercinta lepas nikah. Nice. Nice. Bercinta lepas nikah. Nice. Itu satu nikmat tau. Orang yang bercinta lepas nikah ni satu nikmat. Congrats to you. Last but not least. Last fasa yang terakhir. Kejap Fasa yang terakhir adalah fasa fasa yang terakhir adalah fasa yang kelima. Kita panggil fasa real love. Fasa ni dekat sini tulis aku mencintaimu walau apa pun dirimu. Fasa ni sangat fasa sweet. Dia adalah fasa yang sangat-sangat sweet. Pak Guru cakap, saya tanya Kak boleh seeloknya kita bertunang dulu atau terus kahwin je? Sebab saya dengan ujian atau dugaan bertunang ni besar. Betul kan Kak? Betul. Sebab bila korang bertunang, korang ada satu mindset kat kepala otaknya. Alah tak apa, keluar dia tunangku. Tak. Tunang tu sebenarnya bukan tiket untuk keluar. Tunang tu adalah nak cakap aku cop dia. Tak, orang lain tak boleh kacau. Itu je. Dan dalam fasa tunang tu kita dah start boleh merisik. Tanya mak dia ni selalu tidur malam ke, dia ni selalu join tarbiyah ke, ataupun dia suka lepak ke, main TikTok ke. Fasa tengah bertunang tu lah fasa merisik. Bukannya bercinta. Saya nak kena bercinta, kena faham dia dulu. Nanti kan salah kahwin. Tak. Masa bertunang tu lah. Sebab itu dalam Islam dia ajar tunang ni kena diam. Tak payah nak sewok, nak cakap aku bertunang, tak payah. Sebab kita tak confirm kahwin dengan dia. Kalau kita dah confirm kahwin dengan dia, sebab itu bertunang tu kena senyap. Tapi kahwin tu kena wawarkan. Sebab tunang tu tak confirm. Kadang-kadang tengah kita nak merisik-merisik dia, rupa-rupanya Allah bagi signal. Dia ni mungkin perempuan yang tak baik atau lelaki yang tak baik. So terpaksa cancel. Dah aku sibuk cerita satu kampung kalau bertunang, tiba tak jadi, kan malu. Sebab itu kalau tunang tu kalau tanya Kak, better jangan lama. Jangan lama. Setan ni licik. Waktu tunang tu bergogak nafsu tu. Keinginan tu membuat-buat. Nak sangat dengan dia, nak sangat mesej, nak sangat tanya apa khabar apa semua kan. Tapi bila kahwin biasa je. Setan tu buat benda bila lepas kahwin jadi tak best. Sebelum kahwin jadi best. Okay? Jadi kalau betul-betul nak kahwin, cakap. Sungguh-sungguh ke arah kahwin. Tak payah nak lama-lama. Marah tak marah, cakap baik-baik. Cakap nak marah tapi tak marah. Nada suara tu tinggi. Okay. Kita slow down sikit. Tahap kelima ni adalah true love. Selalunya dekat orang-orang tua. Saya ada seorang kakak sini dia mak dia kematian suami, di mana nampaklah dia sedih sangat bila suami dia dah tak ada. Dia rasa macam tak boleh hidup tanpa suami dia. Rasa macam dia sayang sangat-sangat kat suami dia. Ini adalah fasa yang di mana dah tahu dah baik buruk dia, memang buruk, memang perangai dia macam tu dah boleh terima. Abi? Oh. Iya. Oh. Okey, saya baca dulu. Kejiwaan antara suami isteri, state of rahmah. So kalau fasa yang pertama tu dia lebih kepada mawadah. Mawadah ni lebih kepada materialistik. Materialistik ni bukanlah maksudnya perempuan materialistik, tak. Mawadah ni fasa yang kita nak gembirakan pasangan dengan kita bagi hadiah, melakukan hubungan seksual, banyakkan sentuhan. Maksudnya mawadah tu lebih pada fizikal. Tapi rahmah ni adalah state yang fasa kelima, di mana hubungan seksual tu dah kurang, tapi sayang tu menebal. Rasa sayang. Cara dia tunjuk sayang tu, dia nak make sure pasangan dia tu dia sihat. So dia akan, macam kalau pasangan dia sakit, dia jaga. Macam mak saya sekarang ni tengah ada sakit jantung, stroke tau. Lepas buat operation, stroke. Nampaklah ayah tu sweet gila. Macam Masya Allah. Macam ayah selalu panggil mak ayang, cakap jantung sebab nak buat mak happy. And then ayah mandikan mak, cucikan berak mak. Lepas tu bila macam berborak, comel.
Comel. Betul. Kadang ayah cium-cium pipi mak. Padahal diorang umur dah kahwin dah berpuluh-puluh tahun. Sebab diorang dah start rahmah. Kasih sayang. Maksudnya, mungkin dalam perjalanan perkahwinan tu dah lama menyebabkan diorang dah matang dan diorang dah macam dah mula menghargai pasangan, dah rasa macam sayang. Macam sayang ni sayang yang lebih kepada orang kata sebab itu dalam Islam kita diajar untuk kahwin dengan orang yang agama dia baik. Maksudnya orang yang bertakwa. At least kalau dia dah tak ada rasa intimasi dengan fizikal dengan kita, at least dia ada rasa perasaan rahmah. Rahmah ni belas kasihan. Kesian macam tu. Kesian macam tolong kita, bantu kita macam tu. Akak macam marah kat saya je. Tak marah. Cakap. Nasihat. Kan? Dia kalau akak-akak ni kan dia macam... Okey. Menyatu dalam kedalaman cinta yang sejati yang menyatukan mereka sehingga mati. Sweet tau ayat ni. So, keceriaan, kemesraan, keintiman, kebahagiaan, kebersamaan, sifat seperti pengantin, kembali jatuh cinta. So, semua perasaan ni menjadi satu. Gitu. Okay. Waktu tersiksa dihabiskan bersama dan memberi perhatian yang sepenuhnya. Masa ni macam memang serius macam pasal mak ayah saya sekarang. Macam ayah kan, ayah ada cerita lah. Ayah nak pergi tandas tau. Lepas tu mak akan, nak pergi mana? Nak pergi tandas. Mak macam tak boleh tau kalau ayah pergi mana-mana. Kalau boleh nak ayah je. Ayah tengah makan tu, mak panggil. Yang. Macam comel lah. Kalau nak cerita pasal mak ayah ni macam comel lah. InsyaAllah. Okay, cinta dewasa penuh makna dan kesungguhan jiwa. Cinta yang kuat, dewasa dan mendalam. Dia bukanlah cerita menggembu macam pasal pertama yang membuat-buat macam rindu-rindu cinta. Tak, dia lebih kepada macam caring, keprihatinan, orang kata ambil berat, comel lah. Kefahaman, dia tulis kat sini. Kefahaman dan penerimaan, so akan terjalinnya cinta yang mendalam. Bila kita faham pasangan kita ni, dan kita akan terima dia. Bila kita terima, maka menjadilah cinta yang bersatu. Gitu. Keinginan yang kuat untuk mewujudkannya. Okay, masa ni lah fasa yang sangat sweet lah. Bila nak sampai fasa ni? Saya masih lagi fasa ketiga. Iaitu cuba nak faham suami, cuba nak jadi isteri yang baik, cuba nak macam kalau marah tahan. Walaupun kadang marah juga, tapi dia cuba faham kita cuba faham dia, ada komunikasi. So, pesanan terakhir saya untuk kawan kat luar sana yang korang sekarang ni mungkin tengah 3 tahun kahwin, 4 tahun kahwin, 5 tahun kahwin, 6 tahun kahwin, 7 tahun kahwin. Mungkin pasal ni korang akan rasa macam, apa sebab pasangan aku ni dah berubah Dulu bercinta bukan main nak rak, tapi sekarang ni tengok kita acu tak acu. Ataupun kita macam, pasangan ni dah macam tak sayang ke? Sibuk dengan kawan dia, sibuk dengan kerja dia, sibuk dengan hobi dia. Tak, korang tengah masuk fasa kedua, di mana fasa yang lelaki tu dia dah nak memburu benda lain. Yang perempuan ni dia dah start ada komitmen lain, anak, dia dah start komitmen lain, kerja. Sweetnya perkahwinan kan kak, dengar kat ceramah ni rasa nak nikah cepat-cepat pula. Kau tak payahlah nak nikah sebab sweet-sweet ni. Nikah ni ada banyak dia punya ujian, dek. Tapi bukanlah bermakna jangan kahwin. Baguslah. Kalau nak kahwin sungguh-sungguh lah. Jangan bercinta-cinta. Sebab cinta dengan kahwin tidak sama. Serius saya cakap dengan awak. Awak kalau nak kahwin, awak ilmu agama, kalau tak boleh standing ustaz, PU, pencetus ummah, imam muda, awak sekadar yang asas, at least boleh jadi imam, at least boleh baca Quran, boleh ajar isteri hafal Quran. Barulah isteri, korang kena faham tau kenapa korang kahwin. Itu topik lain pula nak cerita pasal kenapa kahwin. Kahwin ni kan korang kata selalu macam kahwin tiljana. Faham ke tiljana tu apa? Tiljana. Faham ke tiljana tu apa? Nak kahwin sampai jannah. Tapi kaedahnya bagaimana? Kaedahnya yang itulah saya cakap. Kena orang kata dua-dua ni ada kefahaman yang di mana suami ni mengajak isteri tu dekat pada Allah. Dan so isteri ni pun dekat pada Allah. So bagaimana krisis teruk pun korang, tapi hubungan dengan Allah tu bagus. Aduh, tu golek. So macam mana teruk pun krisis korang, tapi hubungan dengan Allah tu baik, insya-Allah. InsyaAllah Allah bantu.
So kena faham, kahwin ni bukan it's all about me and you only. Bukan sebab aku dan kau atau si dia. Tak. Kahwin ni menyeluruh. Bila kita kahwin, kita kena ambil hati mak ayah dia. Dia kena ambil hati mak ayah kita. Ambil hati adik-beradik. Kena hang out together. Macam tu. Banyaklah nak kena berkorban. Kena matang lah. Masya Allah. Okay lah. Dah nak habis dah. Ada apa-apa soalan tak? Adik-adik macam penceramah ni. Ada apa-apa soalan tak? Dah nak tutup dah ni. Dah pukul apa lagi? Oi, dah pukul 7.05 minit. 7.05 minit. Kalau tak ada saya nak top. Tak ada Okay, insyaAllah saya tutup. Saya harap ilmu yang saya kongsikan ni korang sebarkanlah. Sebarkan, share untuk orang-orang yang mungkin sekarang ni tengah diuji dalam rumah tangga. Sabar sikit. Cari orang-orang yang positif. Tahu tengah ada ujian macam mana nak positif kan, negatif je. Tapi usahalah. Sebab dalam ujian rumah tangga itulah Allah nak bagi pahala sabar. Dalam ujian rumah tangga itulah Allah nak bagi pahala syukur. Kau syukur ke tak? Macam tu. So kalau bersyukur Allah akan tambah. Allah akan tambah. Usaha. Bukan senang, saya tahu. Saya pun berusaha untuk mensyukuri nikmat suami. Which is saya setiap hari juga kadang memungkiri nikmat suami. Tapi saya usahalah. Kadang jatuh, kadang naik. Tapi kita usahalah sama-sama. Ajak-ajak baik pula kan. Okay lah. Wallahualam. Terima kasih kerana mendengar sampai habis. Assalamualaikum.